Assalamualaikum, welcome back to my channel. So pelik kan kenapa hari Jumaat ada cerita seram? Sepatutnya cerita ni semalam kita keluarkan, tapi sebabkan cuaca yang orang kata tak mengizinkan aku untuk syuting. Tapi tak apalah, orang cakap mungkin tak ada rezeki semalam, ada rezeki yang lebih baik hari ni kan. So kita nak bercerita hari ni tentang satu kisah seram. Tapi edisi kali ni aku nak cakap minta maaf dululah, sebab aku dah cari cerita ni. Aku gali email, aku gali DM, aku gali semua tempat lah kan. Tapi cerita ni hanya aku jumpa 3 je. Dia ada 5 orang yang hantar tau. Tapi yang 2 cerita ni, ya Allah, aku tak tahu nak cakap macam mana. Memang tak boleh pakai. So aku rasa 3 dia je yang kuat, yang aku rasa boleh tonjolkan kepada korang. So ya, aku harap korang boleh terima lah. Bukan aku tak nak bagi 4 cerita, tapi sebabkan episod ni dia terlalu kecil sikit kan skop dia. So macam tu lah. Alright, so kita tak nak panjang cerita, kita nak teruskan ke cerita kita pada malam ini. Sebelum tu macam biasa, yang mana-mana baru dekat sini, korang boleh tekan subscribe button, korang boleh like and share kalau suka, and bell notification tu kasih tekan sekali. Kalau yang baru juga boleh tekan dekat atas ni, okay? Right, so kita nak buang masa macam biasa. Sebelum kita mula, kali ni aku rasa tak nak roll it lah, takut kena copyright. Kita start terus cerita yang pertama. Go. Cerita yang pertama ni terjadi pada aku sendiri pada umur aku 16 tahun, tak silap aku time tu. Yang mana-mana dah tengok episod aku dengan Abang KC Champion, mungkin dah dengar cerita ni secara kasarnya. Tapi dekat sini aku nak cerita balik dengan cara yang lebih kemas lah kan. Okay, so pada umur aku 16 tahun tu, sekolah aku ni ada orang cakap buat satu camping motivasi lah untuk satu persatuan yang diberi nama Pembimbing Rakan Sebaya. Nampak muka jahat kan, tapi PRS dulu tau. Alright, so PRS ni dia orang cakap memang banyak aktiviti yang diorang lakukan. Ada yang pergi camping, ada yang pergi macam-macam lah, adventure park and so on lah kan. So kita orang macam biasa lah kan, nama pun camping. So kita orang ni berkumpul dekat sekolah ramai-ramai, and then lepas tu kita orang naik bus, and then kita orang sampai dekat tempat camping yang dekat Masjid Tanah aku cakap tu kan. So kita orang pun turun lah macam biasa. And kalau korang tahu kan, biasa kalau yang mana-mana pernah pergi camping tu, korang mesti tahu punya, kalau kita pergi camping, kita mesti ada sesi ice breaking. Ice breaking ni untuk kita memperkenalkan nama lah, untuk buang malu dalam diri kan. Okay, jadikan cerita yang pergi tu pun bukan semua yang kita orang kenal pun. Kadang-kadang ada daripada orang cakap persatuan lain, ada yang daripada kelas atas, daripada kelas bawah, which is kita orang pernah nampak tapi tak pernah bertegur. So macam tu lah kaedah ice breaking ni diadakan. So, jadikan cerita, kita orang ni ada 35 orang ketika tu. Yap, 35 orang. And kita orang ada dalam 7 orang guru yang ikut sekali untuk join camping tersebut lah. So, masuk je kita orang dekat hutan rekreasi tu. First thing first, sebelum ice breaking tu bermula, kita orang ni telah pun diberi orang cakap penerangan awal, briefing daripada ranger hutan tu sendiri. Ranger hutan tu pun cakap lah yang dekat dalam hutan ni ada beberapa pantang larang yang kita orang kena ikut. First, jangan buang air mengata. Janganlah kalau jantan tu nak kencing mengata-ngata, jangan. Dia kata. Nombor 2, mulut kena jaga. Kalau perkataan-perkataan yang tak sesuai digunakan, better watch up your mouth lah, macam tu. So nombor 3, untuk perempuan jangan buang merata. Fahamlah. Nombor 4, jangan orang cakap kotorkan persekitaran hutan tu sendiri. Dia kata apa-apa yang jadi kat dalam tu, kalau boleh call dia dengan keadaan kadar segera. Dia kata macam tu. So kita orang murid-murid ni masa tu umur 16 kan, kau rasa takkan kau expect yang macam kat dalam ni ada something kita. Tak fikir masa tu. Yang kita fikir just masuk camp tu, kita orang nak enjoy the activity and then baliklah macam tu. Tapi tak semua benda yang indah kita impikan menjadi kenyataan. Ada hujan di tengah petang gitu. Alright, so bermulanya aktiviti ice breaking tu, kita orang pun berkenal each other. Okay, nak jadikan cerita, dekat dalam kita orang kelompok 35 orang ni, aku bukan tertarik nak usah ke apa tak, tapi aku dipartnerkan dan didudukkan di dalam satu grup. Okay, kalau kita ada 35 orang, time tu ada 6 grup, so satu grup dia ada 5 orang. Okay, so aku, Acid, Fasha, Liha kot, macam tu lah kot, nama perempuan Cina, sebab aku sekolah Cina kan, dengan Amy. Okay, aku nak cerita pasal Amy ni. Amy ni, dia ni Serani, orang Serani. And then dia ni merupakan, kalau aku nak bagi korang bayangkan dan gambarkan dia ni macam mana, dia ni merupakan orang yang happy go lucky. Dia ni kalau datang, hey, what's up? Yeah. Macam tu. Aku macam, budak perempuan ni okey, alright kan. Tapi sebabkan perangai dia macam tu, so kita orang ni telan je lah, ambil je lah kan. So tak ada hal pun kan, sebab kita 16 tahun. So orang friendly dengan kita pun rasa selesa dengan dia. Tapi
friendly dia tu, tak tahu nak cakap macam mana. Okay, malam tu kita orang ni dikumpulkan semula dekat base besar. Selepas kita orang punya aktiviti dirikan kemah, petang tu kita orang dirikan kemah, and then selepas kita punya kumpulan dah selesai, biasalah ada pertandingan sikit kecil-kecil tu semua kan. So malam tu aktiviti dia kita dijadualkan untuk mengikut satu aktiviti yang diberi jalan-jalan api. Nama aktiviti tu jalan-jalan api. So apa yang kita maksudkan dengan jalan-jalan api, which is kalau jalan-jalan cek makan kita tahu dekat TV3, tapi kalau jalan-jalan api ni di dalam hutan, di mana setiap kumpulan harus pergi masuk ke dalam satu kawasan hutan, di mana dekat dalam kawasan hutan tu akan terletak satu lilin di atas sebuah botol yang kat botol tu ada nombor kumpulan kau. Contoh, okey, aku kumpulan 4. So aku kena cari lilin dalam botol yang ada nombor 4. So selepas pukul 8 malam, selepas kita orang diberi taklimat sekejap, and then kita orang pun bermulalah aktiviti tersebut. Okey, so dia pun pecahkan kami kepada grup kami sendiri dan jalan ke dalam itu, and kita orang dibekalkan hanya 2 lampu suluh untuk setiap peserta lah, setiap kumpulan. So kalau ada 6 orang, kita ada lampu suluh je lah. So maknanya kita kena jalan 3-3, faham tak? So macam okey, 3 orang sini, 3 orang sini, yang depan ni kena bawa jalan sebab dia yang pegang lampu suluh. Dekat belakang akan ada satu cikgu yang teman kita orang. Okey. So kita orang pun masuk ke dalam kawasan hutan tersebut lah. So masa masuk tu, si Amy ni macam aku cakap tadi, dia ni happy go lucky. Masuk-masuk dia dah menyanyi dah. Macam tu kan. Kita orang pun macam, aduh Amy, please. Macam tu lah. So, tapi Amy ni, yalah dia buat hal dia kan. Okay. So kita orang pun masuk. Masa kita orang masuk sampai tengah tu, kita orang terjumpa satu botol yang ada lilin dekat situ. Masa tu kita orang dah happy sebab kita orang rasa, cepat gila dah jumpa lilin kan. Time tu kita orang dengar Amy, yes, finally, yes. Dia kata macam tu. And then dia pun berlari pergi ke arah lilin dan botol tersebut dengan harapan dia boleh tiup lah. And yang hampanya adalah selepas kita orang dekat lilin yang ada botol tu, lilin yang ada botol tu bukan nombor 4 tapi nombor 1. So kita orang tak boleh buat apa-apa lah. And then selepas kita orang hampa, Amy pun cakap, aduh, bukanlah geng, tapi tak apalah, kita go that way. Dia kata macam tu. So kita orang pun macam okey, jom. Kita pun pergi ke arah kanan. So kanan tu untuk pergi ke checkpoint satu lagi. So kita orang pergi ke depan. Kita orang terjumpa satu lagi botol yang ada lilin. Sekali lagi. Yang sayangnya, lilin tu botol dia nombor 5, bukan nombor 4. That's mean kita orang masih lagi tak boleh nak buat apa-apalah dekat lilin tu. Kita orang kena patah balik and pergi cari lagi lilin nombor 4. Tapi time tu, si Amy ni pergi berlari dekat lilin tu and dia nampak nombor 5, dia terus cakap, aduh, bodoh lah hutan ni. I'm fucking tired, Dia kata macam tu tau. Dia dah pergi mencarut pula dalam hutan tersebut. So kita orang pun macam, Amy, watch your word, okay? Kita dalam hutan ni, please. No lah, I'm tired, okay? Kan kita orang kesana dah lah banyak nyamuk. Dia kata macam tu lah, Amy kata macam tu. Tak apa, it's okay. Nama pun camp, kan? Okay, tak apa, jom. Okay, Amy kata, yelah, fine. Okay. So Amy pun patah balik dengan kita orang. And then kita orang nak pergilah ke arah belakang sana. So bila kita orang jalan ke belakang sana, kita orang rasa pelik. Sebab apa? Sepanjang kita orang jalan nak patah balik ke checkpoint yang lain tu, Amy ni tak ada bercakap langsung. Faham tak? Dia, kalau sebelum tadi kan aku cakap di jalan dia mesti menyanyi or buat something noise ke apa kan. Tapi untuk kali ketiga ni patah balik, dia dah tak ada bersuara langsung. Dia diam dan berjalan dalam keadaan tunduk sahaja. Kita orang pun macam, Amy, are you okay, Amy? Tak apa, Amy, sikit lagi, Amy. Seriously. Lepas tu Acik tu cakap, tak, Amy, kau ni relax lah. Kita pun dah nak habis ni. Depan tu je. Kalau yang tu nombor 4, kita tiup, kita dah boleh balik. Tapi Amy hanya diamkan diri. Lepas tu Acik pun tegur lah. Dia cakap dengan aku, Cap, tak tahu jalannya. Aku cakap macam tu. So kita orang pun jalan ke depan sikit. Kita orang pun toleh ke belakang. Masa kita orang toleh ke belakang tu, kita orang baru perasan yang Amy ni berhenti tak bergerak langsung sepanjang kita nak berjalan tu lah ke depan. Lepas tu kita orang macam pergi suluh dekat Amy tu. Macam, Amy, jom lah. Jangan berdiri kat situ, Amy. Time tu cikgu yang ikut kita orang, nama dia Cikgu Ong. Dia kata, guys, I think there's something else here. So korang tak payahlah cari, kita balik base terus, okay? I think it's a good idea, I think. Kata macam tu. Kita orang pun macam nak pergilah approach si Amy ni,
So masa aku dengan Acid dengan Cikgu Ong dah ke depan sikit untuk mendapatkan Amy, Amy tiba-tiba berpeluk tubuh macam ni. Dia peluk tubuh macam ni, and then kita orang kata, Amy, tiba-tiba dia lompat setempat. Gitu ngok. Dia lompat setempat tu macam seekor gula-gula lah. Dia lompat. Kita orang macam, takkan dia nak bergurau time-time macam ni, tempat-tempat macam ni kan. Time tu aku punya bulu roma dah gemang lah. Aku macam, okay. Relax, chill guys, chill. Cik Ong kata, okay Ashraf, you dengan Acid patah balik pergi kat base besar. And you terus je, okay? You jangan pergi mana-mana, you terus saja sebab I takut you pergi mana-mana nanti you yang sesat. Faham, okay? You jangan pergi mana-mana. You just straight from here, and then bila sampai base besar, you find Cikgu Maria and ask her to call our Ustaz Hamid dekat checkpoint 3 I think. Sebab dia ikut kumpulan 3 tadi, dia kata macam tu. So aku macam, okay teacher. Kita straight je. Okay, let's go. Now go. So Cikgu Ong pun bagi arahan aku dengan si Acid ni untuk ke depan lah. So aku dengan dia teruslah lari ke depan kan untuk dapatkan Cikgu Maria untuk call Ustaz Hamid. Takut apa-apa benda pelik. Jadi so masa kita orang lari ke depan tu, tiba-tiba langkah Acid dah berhenti. And then aku dah kat depan dia dah. Macam tu. Acid, cap, asal. Dia tunjuk depan. Lilin weh. Lepas tu, tak nampak ke? Yelah, aku nampak lah. Time tu, aku terdiam. Sebab apa? Depan mata aku dan juga Acid, tuan ternampak ada satu tubuh yang sedang mencangkung di depan lilin tersebut. Lepas tu aku macam ke depan sikit lah untuk pastikan is it figure tu manusia ke apa ke kan. Kita orang depan sikit. Masa kita orang depan sikit, kita orang nampak botol tu nombor 4, which is lilin kumpulan kami yang kami perlu cari. And then lepas tu kita orang singitkan badan kita orang singit untuk tengok siapa yang tengah mencangkung tu. Rupa-rupanya yang tengah mencangkung tu Amy yang sedang mencangkung di depan botol yang ada lilin tersebut and sedang teresak-esak menangis dekat situ. Cik, aku tak tahu aku nak percaya yang mana, Cik. Aku rasa baik kita balik base. Kita jumpa Cikgu Maria biar Ustaz Hamid yang settlekan benda ni. Okey, jom. Kita orang pun lari. Lari untuk sampai dekat base tu. Lepas tu kita orang jumpa Cikgu Maria. Cikgu Maria, tadi Amy, something wrong lah dengan dia. I don't know. But Cikgu Ong ask you to call Cikgu Ustaz Midi, Ustaz Hamid, please. Dia kata macam tu. Ustaz Midi siapa pula? Ustaz Hamid. Lepas tu dia pun call Ustaz Hamid, and then Ustaz Hamid sampai. Kenapa ni? Dia kata, Ustaz Hamid, Amy, okay, bawa saya pergi sana. Lepas tu aku dengan Acid bawa Ustaz Hamid ke sana. And then bila kita orang sampai kat tempat Cikgu Ong berdiri dengan 3 orang rakan tadi, Cikgu Ong kata, come here. Why take so long lah? Amy, run already, you know. Dia kata macam tu. Aku dah macam, macam mana dia boleh lari pula kan? Lepas tu Ustaz Hamid tanya, macam mana dia lari? I don't know lah. Dia asyik jump. After that dia masuk dalam, lepas tu dia hilang. You tak kejar ke? Ya, I dah kejar tapi dia hilang. Okay. And then Acid tiba-tiba bersuara dekat keadaan tersebut. Acid kata, Ustaz, tadi saya dengan Acap ada nampak, tak tahulah betul ke Amy ke tak, dekat depan satu tempat yang ada lilin nombor kita orang, dia tengah mencangkuk kat situ, Ustaz. Betul. Aku cakap macam tu. Lepas tu Ustaz Hamid cakap, okey, bawa saya pergi sana. So aku dengan Acid bawa lah dia pergi kat tempat yang kita orang nampak tu. Masa kita orang sampai tu, memang kita orang masih lagi ternampak Amy sedang duduk cangkung dekat depan botol tersebut, and then masih lagi menangis teresak-esak dekat situ. Macam tu tau. Lepas tu Ustaz Hamid dekat dengan pada dia. Amy, cikgu ni Amy. Ifah, sini, lihat. Pegang dia and bawa balik base. Masa tu. So kita orang pun tolong Liha dengan juga si Ifah ni
angkat si Amy and bawa ke arah base. Masa bawa ke arah base tu, ustaz ni pun adalah baca-baca sikit, tapi dia pun tak adalah mahir sangat. Dia kata dia just baca-baca untuk tenangkan si Amy tu, tapi memang Amy tu dalam keadaan yang sedang dirasuk oleh sesuatu lah. So lepas tu kita orang terus call pakcik ranger hutan tu masuk. And pakcik ranger hutan tu pun masuk. Pakcik ranger hutan tu sediakan satu tempat and orang cakap apa, kenderaan untuk dibawa Amy ni ke satu tempat. Dia kata kawan dia punya tempat, kita orang pun tak tahu. Cuma kita orang ni hanya orang cakap disuruh untuk keluar, menaiki bas and balik ke sekolah, and kita orang ditempatkan dekat asrama yang area kat sekolah tu. And malam tu tak ada apa-apa yang terjadi, cuma kita orang tak tahu apa yang jadi dekat Amy selepas tu, sebab yang ikut dia cuma Cikgu Hamid, Cikgu Ong dan juga ranger hutan tu lah yang follow dia, dengan si Ifa ni follow dia juga untuk pergi ke tempat untuk dirawat lah. Time tu dah nak pukul 10 ke 11 malam, and then kita orang balik ke asrama kita orang, and kita orang kecoh lah, banyak lah cerita tentang si Amy ni kan. And then lepas siang besok tu, kita orang pun telah orang kata dibenarkan pulang, and camp tu dibatalkan serta-merta. So macam tu lah. So I don't know what happened sebenarnya that time, tapi pada aku lah, mungkin kesilapan Amy tercarut dekat dalam tu. And then macam Abang Casey cakap lah, benda-benda macam ni tak kisah kau bangsa apa pun kan. So yalah, kalau kita masuk hutan ke, kalau kita nak pergi mana-mana ke, make sure perkataan benda yang tak payah buat tu jangan buat lah. So macam tu. So kita move on ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni nama dia Munir. Munir ni dia asal Pulau Pinang. Dia kata, okey, dia kata dengan saya, Abang Acap, saya nak share dengan Abang Acap tentang satu kisah di mana terjadinya perkara yang orang kata menakutkan saya ketika orang cakap apa, family saya adakan family day ketika itu. Okey, dia kata dia pilih Port Dickson sebagai tempat untuk keluarga dia bercuti, and orang cakap sekaligus melaksanakan family day dekat sana. Okey, so jadikan cerita, dia kata pada hari yang pertama dia sewa satu chalet yang ada dekat tempat tu. Dia kata tempat tu kind of tak adalah terlalu hutan sangat, nampaklah macam ada pembangunan lah, and then adalah building-building yang dekat. Cuma tempat dia ni orang cakap tersorok sikit. And memang sesuai lah untuk tempat. Orang kata kalau kau nak rasa nature hutan ke, kau nak rasa air terjun ke, macam tu lah tempat dia. Aku pun tak tahu kat mana, tapi itulah yang dia bagi aku gambaran. Okay, so dia kata pasal dia hari Sabtu tu, dia kata petang tu dia dengan family dia tu sampai dekat tempat tersebut lah. And bila dia sampai, macam biasa dia pun check in dekat dalam chalet dia. Lepas tu dia pun macam biasalah jalankan aktiviti family. Biasalah kalau kita buat family day ni, tak ada banyak masa sebenarnya nak duduk dalam chalet tu kan. Kita banyak berada di outdoor untuk melakukan aktiviti tertentu. Kita orang sampai tu bang, kita orang terus BBQ. Dia kata time tu dia sampai dah nak petang, tak silap aku lah. Dia kata petang tu kita orang rehat-rehat apa semua. Lepas maghrib macam tu, pukul 8 ke 9 kita orang terus buat BBQ. Dia kata macam tu. So kita orang pun buatlah BBQ macam biasa. Ada nyanyi sikit, and then ada aktiviti sikit, orang cakap ambil gambar. Itu biasa bang, dia kata kan. Tapi dia kata malam tu memang tak ada apa-apa gangguan. Dia kata dia duduk dekat chalet tu pun dalam masa 3 hari 2 malam. Dia kata okey, family dia sewa 4 chalet. Dia kata sebab family dia orang besar, which is ada pak saudara dia, ada atuk nenek dia juga kan. Tapi benda ni terjadi kepada family dia sendiri, which is ketika itu adik dia perempuan, and then dia merupakan abang sulung. Dia 2 beradik je, and then dia kata time tu adik dia tak beberapa sihat. So which mean adik dia banyak dalam bilik, and then adik dia tak banyak orang cakap boleh melakukan aktiviti bersama yang lain lah. Dia kata benda ni terjadi ketika malam kedua. Okey, di mana malam kedua tu family diorang berancang untuk pergi keluar, untuk pergi jalan-jalan dekat area-area pekan dekat bahagian depan sana. Tapi disebabkan adik perempuan dia ni tak beberapa nak sihat, so adik perempuan dia ni tak larat lah nak ikut. Mula-mula mak dia tak nak ikut, tapi si Munir ni kata tak apalah, mak pi lah, biar saya jaga adik. Dia kata macam tu. Sebab dia pun rasa malas nak berjalan. Dia kata sebab siang tu dia dah penat dengan aktiviti macam-macam. So dia pun duduk dekat chalet tu. Dia kata masa dia duduk kat chalet tu, memang keadaan tu sunyi sepi bang. Apa yang dengar cuma bunyi cengkerik, and then bunyi-bunyi air lah yang ada dekat situ. Dia kata okey, time tu saya tengok jam dah pukul 11 malam.
Dia kata macam tu. Saya berada di luar untuk menonton televisyen, sedangkan adik saya berada di dalam bilik sedang berehat lah. Dia kata dengan tampal cool fevernya apa semua. Dia kata dia hanya orang cakap duduklah untuk jaga, mana tahu adik dia terbangun nak pergi beli air ke, nak ambil buat air ke kan. So dia boleh tolong. Dia kata dia just untuk menjaga je. Tapi selepas jam menunjuk ke pukul 11.30 malam, dia tersentak dek kerana dia terdengar seperti ada orang ketuk pintu chalet dia pada waktu tersebut. Dia kata macam tu. Tang 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 tang. Tang 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 tang. Dia tengah main phone. Siapa pula main time-time macam ni? Dia pada balik ke? Dia kata dia ingat itu mak ayah dia kan. Tapi pelik lah kalau mak ayah dia balik tapi ketuk pintu. Mesti dia orang ada kunci kan. So dia pun macam tak ada apa. Dia pun bangun and then dia terus pergi membuka pintu tersebut. And apa yang dia terperanjat, dia buka pintu tersebut, dia ternampak ada seorang makcik yang berdiri tegak di depan chalet dia. Dia tanya macam ni, makcik tu tanya dia macam ni. Nak? Nampak anak acik tak? Oh, tak ada cik. Saya tak perasan pula. Saya pun bukan orang sini. Saya main cuti je. Ni pun jaga adik kat dalam. Oh. Tak ada je. Tak ada cik, tak ada. Tak apalah macam tu. Tu dia kata makcik tu pusing and then makcik tu turun tangga kecil tu and jalan perlahan-lahan. Dia pun macam pukul 11 malam cari anak. Pelik. Dia pun tutup dia punya pintu tu. So dia duduk sekali lagi. Pelik lah. Macam mana? Tang 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 tang. Dia terdengar sekali lagi pintu chalet dia diketuk. Tang 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 tang. Makcik ni lagi ni. So dia pun pergi dekat pintu tu and then dia ingat makcik yang tadi lah yang ketuk tu. So dia pun buka pintu tu. Masa dia buka tu tak ada orang dekat depan pintu tersebut. Masa dia buka pintu tu, dia terperanjat sebab apa? Dekat depan pintu tu tak ada orang langsung. So dia macam okay, sekali lagi hang ketuk, tapi mampu aku nak layan. Dia kata macam tu. Dia pun tutup pintu dia. So masa dia tutup pintu dia, dia sandar semula dekat tempat dia duduk tu. So masa baru dia nak sandar, dia terdengar bunyi ketukan pintu yang semakin kuat dan semakin laju. Tong 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 tong. Dan apa yang buat dia terperanjat gila-gila time tu adalah pintu yang diketuk tu bukan datangnya daripada pintu luar, tapi pintu yang diketuk tu bunyinya datang daripada dalam bilik di mana adik dia ada. Yes. So dia pun macam Kila. Dia pun bangun lah sebab adik dia nama Kila. Lepas tu dia pergi dekat pintu bilik tu. Dia terus buka and then dia tengok Kila masih lagi elok je tidur kat situ. And bunyi tu terus hilang. Dia kata macam tu. So dia pun buka lampu. Dia tengok adik dia. Perasaan aku je kot. Dia pun tutup pintu tersebut. So masa dia tutup pintu tersebut, dia pun jalan nak pergi ke depan balik lah. And then dia rasa macam, malam ni aku betul kena ganggu ni, dia kata kan. So dia pun duduk lah, dia kata. Dia pun duduk. Masa dia duduk tu, dia terdengar bunyi adik dia tengah menangis. Lepas tu dia pun bangun, dia lari masuk bilik adik dia. And dia ternampak adik dia sedang menangis. Sebab apa? Adik dia kata, Abang, ada nenek kacau adik. Bang. Time tu dia dah macam, Nenek bang. Dia kata macam tu. Memang dia punya adik tu memang tengah lemah lah. Memang tengah orang cakap tak berdaya kan. Dia kata, nenek mana ni? Dia kata, nenek bang, kat atas tu. Dia kata time tu dia toleh ke belakang. And dia ternampak atas gubuk tu ada seorang nenek yang sedang bertinggik dekat atas almari tersebut. Dia pun terus menjerit and then dia bawa adik dia keluar daripada bilik tersebut. And masa dia nak keluar ke pintu depan tu, dia terdengar ada bunyi ketukan sekali lagi. Dia terus baca ayat kursi and then dia kata masa dia buka pintu tu, dia terperanjat. Sebab apa? Dekat depan pintu dia, mak dan ayah dia sedang berdiri tegak melihat dia dengan muka dia yang tengah pucat lesi. Dia kata muka
dia tak ada darah lah time tu. Apa yang memeranjatkan dia lagi ketika itu, mak dia tanya, "Engkau ni dah kenapa ni? Muka pucat macam nampak hantu ni?" "Mak, adik kata ada nenek. Abang nampak ada nenek kat dalam bilik adik." "Mana? Adik kau mana?" "Ni." Dia kata, time mak dia tanya mana adik dia, and dia kata time dia keluar bilik tu kan dia tarik adik dia kan. Dia kata mak dia tanya dia, and dia tengok dekat bawah tu yang dia tarik itu bakul, bukan adik dia. And dia pun terperanjat sebab memang dia rasa, and memang dia rasa pegangan tangan adik dia masa dia keluar bilik tu. And tapi apa yang dia tarik hanyalah bakul sahaja. And mak ayah dia terus berlari masuk ke dalam bilik adik dia. Tengok adik dia tengah tidur nyenyak macam tak ada apa-apa yang terjadi. Besok harinya si Munir ni pula yang demam. And then dia kata pagi besok tu diorang terus check out, and dibawanya ke pusat perubatan untuk check apa semua. Lepas tu ustaz tu katalah benda tu mungkin saja nak bergurau, nak mengacau. So macam itulah peristiwa yang berlaku kepada Munir. Seram jugalah kalau aku dekat tempat tu. Tak tahu nak cakap apa lah. Lepas satu-satu. Mantap. Okay. So kita move up ke cerita yang ketiga. Let's go. Alright, so kita move up ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ni tentang Adi. Okay, Adi ni dia kata dia ni merupakan seorang yang suka hiking. Dia ni suka masuk hutan, dia suka benda-benda adventure macam ni lah dia kata. Okay, tempat tersebut tak jauh daripada aku, Pulau Besar Melaka, di mana dia kata dia pergi masuk ke tempat itu untuk tujuan menerokai apa-apa yang ada dekat dalam tu, dia kata. Cuma tak ada niat jahat pun, dia kata dia masuk dalam tu, tapi disebabkan ada something yang diorang terlanggar and diorang terambil, tu yang jadi macam tu. Okey, macam ni. Cerita dia terjadi ketika mereka masuk ke tempat tersebut. Dia kata masa dia masuk tempat tersebut memang biasalah cantik, dan itu merupakan kali pertama mereka berempat bertapak ataupun masuk ke dalam tempat tersebut. Dia kata, "Cap, kau tahu tak, bila kita masuk ke dalam tu, dia rasa macam bulu roma kau automatik akan naik, sebab bila kau baca tentang sejarah salah silah tempat ni, and ada batu-batu ataupun tempat-tempat tertentu yang orang pernah cakap ada nenek kebayan and so on kan." Dia kata kita pun naik risau dan juga takut lah pada mulanya, tapi sebabkan ini minat kami, dan inilah orang kata setiap minat pasti ada resiko kan. So nak tak nak langgar je lah, dia kata macam tu. Okay, so dia orang pun masuk dengan tak ada apa-apa preparation sangat, sebab dia tahu benda tu adalah one day journey. Dia kata macam tu, dia just pergi and then balik hari. Okay, ada satu benda yang misteri terjadi ketika waktu tersebut. Dia pergi dalam time pukul asar tak silap aku, pada time pukul 4 lebih dia bagi tahu aku. Kita orang berkumpul dekat satu checkpoint ni, Cap, sebelum kita orang boleh masuk kat satu tempat tu. Dan kita orang ni dibawa oleh Pakcik Mael, and then kita orang pergi ke dalam tu. Lepas tu Pakcik Mael ni just tunjuk jalan apa semualah. Tapi Pakcik Mael ni tak banyak cakap. So kita ni susah nak dapat information daripada dia. Dia kata macam tu. So dia kata masa dia masuk dengan kawan-kawan dia ni dibawa ke ada makam, ada tempat, and macam-macam benda yang unik dan cantik lah yang dia boleh nampak dekat Pulau Besar Melaka tersebut. So diorang pun berjalan dalam orang cakap masa setengah jam juga kat dalam tu, and then diorang nak pergi masuk ke satu tempat macam gua tau. Dia memang gua lah kat situ. And then tiba-tiba kawan Adi ni tanya dekat si Adi ni, "Adi, diorang kata kat dalam tu kan ada nenek kebayan kan?" Kau ni mulut, tak nak cakap bukan. "Tak adalah, aku dengar cerita." Perempuan ni cakap lah, Tak adalah, aku rasa tak ada apa kot." Dia kata macam tu. Lepas tu si jantan kawan dia ni lagi seorang pergi cakap, "Kalau kita masuk, kita jumpa, terakam ke apa, boleh viral tu." Dia kata macam tu. So Adi ni macam, "Kau ni kenapa? Apa masalah kau ni? Kan betul-betul jumpa tak cukup tanah kau lagi yang." Dia kata macam tu. So Adi ni pun macam, "Okey lah, kita jalan je lah, tak payahlah nak fikir pasal nenek ke apa ke kan." Lepas tu Pakcik Mael tu pandang diorang lah. Nampak Pakcik Mael tu dah pandang, dah jalan, jangan mengipik lagi. So diorang berempat pun jalan masuk ke dalam gua tersebut. Okey, so masa diorang nak masuk ke jalan nak pergi ke arah gua tu, dia kata time tu dia terasa seperti ada orang yang ikut diorang daripada belakang. Dia macam dia tak pandang, and then diorang cuma dapat rasa sebab Pak Mael dekat depan, and then dia 4 orang di belakang, and diorang rasa seperti ada orang lagi dekat belakang. So diorang just rasa mungkin ada pelancong lain ataupun orang lain yang masih lagi ada dekat situ, and orang cakap jalan yang sama diorang lalulah untuk pergi ke gua tersebut. So salah seorang daripada diorang toleh ke belakang. Tak ada apa. Okey,
jalan je lah, dia kata macam tu. So diorang pun jalan masuk ke dalam gua tu. Masa dia masuk dalam gua tu, Pak Mael kata, okey, korang terus je sampai depan. Pak Mael tunggu kat depan tu. Kalau korang nak ambil gambar ke, nak buat apa ke, buat je lah kat dalam ni. Dia kata macam tu. So Pak Mael ni pun jalan sampai depan. Diorang pun pergilah tengok-tengok gua tu. Diorang pun ambil gambar sikit-sikit apa semua kan. Lepas tu tiba-tiba si Aini ni kawan perempuan si Adi ni, dia kata, "Hai, sini. Ni batu ni lah. Dia orang kata selalu ada nenek bertinggi. Ni, kau ni apa?" Si Adi buat hand sign macam tu untuk kata dengan Aini, jangan cakap lah benda yang tak payah cakap kan. So diorang pun ambil gambar. So dia kata masa diorang ambil gambar, and then diorang terasa seperti sekali lagi mereka bukan hanya berempat di dalam gua tersebut. And tiba-tiba diorang terkejut dengan satu jeritan, and which is jeritan tu datang daripada kawan lelaki si Adi ni, Amir. "Oi! Uish, bodoh betul kucing hitam ni." Dia kata macam tu. Sebab apa dia kata dalam gua tu ada tiba-tiba satu kucing hitam melompat daripada celah batu and melepasi kamera si kawan Amir ni lah. Lepas tu, uish. Gila. Seperanjat aku. Buat hal lah. Lepas tu Adi cakap, nampak? Baru nampak kucing hitam dah melompat. Belum yang betul lagi keluar. Kau nak sangat kan? Dah lah, jomlah. Kita jalan lagi. Pak Mael dah tunggu kat depan tu. Okey. So, diorang pun daripada berpecah empat tu, diorang berjalan semula. So, masa diorang nak berjalan daripada dalam gua tu untuk keluar, diorang terdengar ada suara budak kecil memanggil diorang daripada belakang. "Bang, Kak." Diorang berdiri, keempat-empatnya terdiam and memandang melalui anak mata masing-masing lah. Dia macam, "Amir, kau dengar tak apa kau dengar? Dengar. Kita jalan je lah, Di. Jangan pandang belakang. Guys, jom." So, diorang 4 orang berjalan ke depan and then nak pergi ke arah hujung gua tu lah. And sekali lagi diorang dengar suara yang sama. "Bang, Kak." Okay. Pak Mael, mana Pak Mael? Aku tak nampak dia daripada tadi ni. Tu. Tak apa. Kita jalan je. Okay. So, diorang pun jalan. Menurut diorang, nampak cahaya tu tak jauh pun sebenarnya daripada diorang. Tapi, diorang rasa perjalanan diorang cukup jauh nak menembusi gua tersebut. Kata, "Meh, aku rasa dah jauh kita jalan ni, Meh. Ini, Pak Mael mana lah? Tak tahulah. Aku nampak dia kat depan tadi, tapi kejap lepas tu dah hilang. Tapi kenapa kita tak sampai-sampai?" Dia kata macam tu. So, diorang pun macam, "Kau bawa air tak?" "Tak." "Aduh, macam mana ni?" Tak apa, kita jalan je. InsyaAllah kita jalan je. Pelan-pelan. Dia kata macam tu. So, diorang pun buka langkah sekali lagi and diorang dengar sekali lagi, "Abang, Akak." Disebabkan dia dah terlalu penat ketika itu, Adi ni pun terus toleh. Apa benda? Bila dia pusing, and 3 lagi kawan diorang pun pusing, diorang nampak ada satu budak kecil perempuan comel je dalam lingkungan umur 7-8 tahun sedang berdiri memegang satu bakul menghadap diorang. "Nak beli air tak?" Dia tanya macam tu. "Oh, awak nak menjaga lah daripada tadi. Panggil bang kak. Tapi budak tu diam je," dia kata. Budak tu tunduk sahaja. "Awak ada berapa botol tu?" Lepas tu dia tunjuk bakul dia. Lepas tu Amir tanya Adi, ada 4. Okey, satu dulu. Satu ni berapa? Dia buat macam tu. RM1 lah kot. Dia pun angkat keluar RM5 and then dia letak kat dalam bakul budak tu and dia ambil 4 air tersebut. Diorang pun minum lah, kan dahaga kan. So lepas diorang dah minum apa semua, diorang pun nak meneruskan perjalanan. Tapi time tu terdetik hati si Adi ni nak bertanya kat adik tu, "Jauh lagi ke kita nak kena jalan ni? Sebab nampak macam dekat tapi rasa macam jauh kan," dia kata. So dia pun pusing ke belakang. Bila dia pusing ke belakang, dia tengok adik tu dah jauh dah berjalan, dia kata. So dia pun macam, aduh, nak panggil ni kesian pula. Tak apalah, jalan je lah pelan-pelan. So diorang pun jalan pelan-pelan sambil minum air yang dijual oleh adik tu tadi. So dia pun jalan sampai depan and then dia pun jumpalah Pak Mael. So Pak Mael dia pun bawa diorang keluar and then habislah diorang punya eksploitasi dekat situ. Dia kata masa diorang balik tu and then diorang kata diorang nak check semua gambar yang ada, tiba-tiba salah seorang daripada diorang, perempuan ni,
bangun. Menurut Adi, ketika perempuan tu bangun and dia tak sempat pun nak sampai toilet, dia tiba-tiba muntah di depan ketiga-tiga rakan dia. And apa yang memeranjatkan mereka adalah yang keluar daripada muntah tersebut bukanlah makanan, tetapi darah dan juga pasir yang bertaburan bercampur dengan air. Faham tak? Dia macam, "Uih, kau okey tak ni? Uih." Dia keluar lagi muntah. Dia muntah, tapi yang keluar semua pasir. Tiba-tiba Adi macam, air tadi. Lepas tu dia terus lari masuk ke dalam bilik dia, dalam beg tu, dia buka air dia, dia ingat dia tak habis minum. Makan botol tersebut, dia kata alangkah terperanjatnya saya cap, botol tu diisi penuh dengan pasir. And then apa yang kita orang minum tadi adalah pasir, bukan air. And time tu kita orang berempat mengalami sakit perut yang amat sangat. And then kita orang muntah pun, keluar pasir, keluar darah. And then kita orang pun dibawa ke hospital untuk menjalani pemeriksaan. Tapi itulah, doktor pun sendiri cakap benda ni ganjil and pelik berlaku. And sampai sekarang kita orang masih lagi, orang cakap, takutlah untuk bersama nak duduk sama-sama and share benda ni. So saya rasa benda ni boleh awak share kat awak punya viewers. And macam itulah cerita kepada Adi ni yang terjadi kepada dia dan juga kawan-kawan dia. And alhamdulillah lah, nasib baik tak meninggal dunia kan. Makan pasir baik masuk dalam perut, tak apa rasa. Tapi itulah, mungkin diorang nak jumpa sangat kan nenek tu. So nenek tu bagi introduction sikit lah, minumlah pasir. So macam tu. So itulah cerita dia, tiga-tiga cerita yang aku dapat kongsikan dengan korang malam ni. So macam biasa, kita boleh jumpa dekat Seram Isnin nanti untuk version yang lebih lengkap. Untuk hari ni aku macam nak top up je saja, nak upload konten untuk korang. No problem. Mungkin korang nak follow aku kat Instagram, korang boleh klik dekat link description bawah. And satu lagi aku nak bagi tahu, aku nak shout out kepada Physics Scream. Aku dah nampak banyak kali dah korang asyik shout out aku. Terima kasih sebab shout out saya dekat dalam video korang. Saya doakan awak punya channel makin berkembang, dapat cerita-cerita dan konten-konten yang menarik untuk awak share kepada orang lain. Okay, genre seram ni adalah untuk kita berkongsi, bukan untuk kita hayati. Okay, so kita kena ingat tu, kita nak sampaikan bukan nak tujuan dapatkan orang cakap ganjaran ke apa, tak. Cuma orang cakap something yang pengajaran lah, yang baik kita ambil, yang buruk kita jadikan sempadan. Okay, so maju jaya Physics Scream. I wish you all the best. Alright, so sampai situ saja video kita kali ni. Terima kasih untuk korang yang menonton. Maaf kalau kisah kali ni tak beberapa menarik perhatian korang, and mungkin korang rasa pendek ke, ataupun mungkin 3 cerita je ke. Minta maaf sebab ini je aku jumpa. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana follow, kerana subscribe. See you. Peace. Assalamualaikum. Bye.